Dia tak tekan, tekan dia okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita ambil sikit masa untuk sharekan dulu majlis kita pada pagi ini. Sementara itu kita isikan dengan kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sentiasa hari kita dipandu, dibimbing petunjuk daripada Allah Ta'ala untuk kita dengan berkat insan mulia yang kita nak baca syama'ilnya pada pagi ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan sentiasa dikurniakan oleh Allah Ta'ala peluang untuk kita mendekat dengan baginda dan diberikan syafaat baginda insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wasallam alaihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat bersama-sama kita pada pagi ini menyambung siri kapsul 15 minit Syama'il, siri yang ke-36, untuk kita baca berkenaan hadis-hadis peribadi junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah idola sepanjang zaman, qudwah, panutan, ikutan, panduan dalam hidup kita untuk kita contohi, untuk kita ikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mendekat dengan peribadi baginda, tidak kenal maka tidak cinta, maka cinta Nabi itu adalah tujuan, qasdu kita dalam kehidupan kita, di mana Allah Ta'ala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kamu cintakan Allah maka ikutlah aku, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kamu akan mendapatkan cinta Allah. Maka kita untuk capai cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula daripada kita kenal pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah insan yang apabila pertama kali melihatnya akan rasa kagum, akan rasa ada haibah, akan rasa ada izzah yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila sahabat-sahabat bergaul dengan baginda Rasul ahibbahu, maka akan timbul pula rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Allah Ta'ala kurniakan kelebihan, mereka melihat baginda Rasul, mereka hidup haular Rasul, keliling baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita yang duduk 1400 tahun ke belakang, jauh daripada baginda Rasul, namun kita juga dikurniakan kelebihan menjadi umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita kena kenal juga baginda Rasul. Cara kita kenal Nabi adalah melalui pembacaan sirah Rasulullah, pembacaan syama'il Rasulullah, hadis-hadis yang dikumpul oleh para ulama berkenaan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perjalanan kita dalam Syama'il Muhammadiyah itu perjalanan cinta. Perjalanan untuk kita mengenal kekasih, untuk kita mengetahui seelok-belok peribadi kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memupuk rasa cinta kita pada baginda, dengan harapan kita dapat mendekat dengan baginda, menjadi ahli syafaah yang dikurniakan oleh Allah Taala dengan keberkatan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa kasihkan kepada umat. Jadi kita balas kasihnya Nabi, rindunya Nabi pada umat dengan kita bermuamalah dalam kehidupan kita, bagi masa kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Baik, itu mukadimah kita pada pagi ini. Yang baru masuk sama-sama dengan kita, ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Yang memberi salam kepada saya jawab dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nur Mahdiah ada, Puan Siti Hajar ada, dan juga sahabat-sahabat kita yang lain, insya-Allah. Kita sambung pada pagi ini masih lagi dalam bab pakaian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-63. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Muadz bin Hisham qala hadatsana Abi an Abi Qatadah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana ahabbu thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yalbasuhu al-hibarah. Adalah daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pakaian yang digemari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-hibarah. Hibarah apa dia? Sejenis kain pakaian yang berjalur, lahu alwan, ada warna-warna, ada corak-corak, ada jalur yang didatangkan daripada Yaman, keluaran Yaman, yang diperbuat daripada kain cotton, yang diperbuat daripada kain cotton, garis besar-besar lah. Kadang-kadang garisnya merah, kadang-kadang garisnya biru, kadang-kadang garisnya hijau, macam-macam warna lah. Kalau kita tengok ridak Yaman kain sedap lah, kain sedap. Jadi ini adalah salah satu daripada pakaian yang dipakai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian riwayat sebutkan al-hibarah ni adalah pakaian yang bersulam. Jadi ada corak lah, ada corak. Jadi tak ada masalah untuk kita pakai pakaian yang bergaris, yang berwarna, yang bersulam. Itu adalah bahagian daripada perhiasan pada pakaian. Dan seni tenunan ini juga sebenarnya berbeza daripada sudut, makna setiap negara tu dia ada seni tenunan dia masing-masing, kan. Hatta dalam negara kita sendiri pun seni tenunan juga negeri pun berbeza. Apatah lagi seni tenunan negara-negara mengikut adat, budaya setempat dan sebagainya, itu pasti akan memberikan kesan. Kain mana yang paling sedap, kain mana paling berkualiti, itu pun ada harga-harganya, kan. Kalau orang yang rajin pergi tengok kain, dia tahulah mana harga jenis-jenis kain, macam-macam jenis kain, kan. Cotton pun ada banyak jenis, cotton Jepun, cotton Korea, cotton itu, cotton ini, kan. Begitu. Jadi banyak jenis-jenis kain, dan kualiti-kualiti tenunannya adalah berbeza. Di Malaysia kita saja pun tenunan itu seninya berbeza, dan batik yang bagus mana Terengganu, kan, contoh macam itulah. Jadi seni tenunan tu lain-lain. Jadi pakaian yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga begitu, sebahagiannya dihadiahkan oleh para sahabat. Sebab sebenarnya umat ataupun kelompok ataupun komuniti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah komuniti global. Ada asal orang Yaman, ada asal orang Rom, Suhaib Ar-Rumi. Kemudian ada asal orang Afrika, ada asal daripada golongan Arab, ada yang asalnya Yahudi. Dan kepelbagaian itu adalah global, menunjukkan globalnya komuniti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan baginda menjadi pemimpin yang telah menyatukan semua itu, semua kelompok, semua bangsa itu bersatu di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sebab tu kata ulama, kalimah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah adalah sebesar-besar kalimah penyatu, yang
di-highlightkan kurang perbezaan, jurang perbezaan yang di-highlightkan apabila kita meletakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai penyatu. Kan bangsa diketepikan, kaum diketepikan, sentimen-sentimen masing-masing diketepikan apabila kesemuanya bersatu di atas menegakkan kalimah la ilaha illallah. Baik. Jadi itu tentang pakaian Yaman, al-hibarah namanya, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya, wabihi ilahi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Sufyan an Aun ibn Abi Juhaifah an abihi qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi hullatun hamra ka'anni anzuru ila bariqi saqaihi qala Sufyan araha hibarah. Daripada Aun ibn Abi Juhaifah, daripada ayahnya berkata, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna merah. Aku seolah-olah melihat kilauan di kedua-dua betisnya. Kilau tu seri lah. Nampak cahaya. Putih, kilauan ni nampak putih lah. Betis baginda Rasul SAW. Nanti kita akan tengok juga hadis-hadis yang lain. Nabi galakkan untuk diangkat sedikit pakaian di atas daripada buku lali. Di bawah daripada lutut. Supaya apa, lebih bersih. Jadi kalau kain sarung itu dipakai tidak melirik. Tidaklah apa istilah kita panggil tu, seret ke tanah lah, ataupun apa namanya, tolong cuci lantai kan, tarik panjang-panjang, labuh-labuh sangat. Jadi apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memakai kain sarung itu, nampak betis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nampak betis baginda yang putih seri naik, nampak betis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku kira ia adalah hibarah. Kain yang dipakai oleh Nabi SAW itu adalah kain hibarah yang kita sebut tadilah. Dia ada zinah, ada hiasan corak dia, ada alwan, ada ashkal, ada bentuk-bentuk dia yang tertentu. Jadi Nabi SAW orangnya sayyiduz zuhud, orang paling zuhud. Ada kebanyakan daripada sebahagian orang, mereka silap memahami kepada konsep zuhud. Zuhud ni kena pakai kain koyak-koyak, kain lusuh-lusuh, jadi tak boleh pakai kain yang cantik-cantik. Jadi Nabi SAW juga memakai pakaian yang sedemikian. Tapi nak bagi tahunya, kebanyakan daripada waktu Nabi juga, Nabi pakai pakaian yang biasa, yang lusuh juga ada disebutkan. Jadi kita tahu bahawa sebenarnya kehidupan ataupun kezuhudan itu bukan terletak pada pakaian. Sama ada kita pakai pakaian yang lusuh atau kita pakai pakaian yang cantik, kezuhudan itu sebenarnya adalah pada hati. Kan? Hati yang tunduk, hati yang tidak meninggi diri, hati yang tidak sombong. Maka itulah tanda seseorang yang zuhud. Kan? Kadang-kadang pakai baju kemas dah, tapi hatinya busuk, hatinya penuh dengan mazmumah. Jadi sebenarnya tidaklah tertakluk hati itu pada pakaian. Tetapi pakaian itu mencerminkan hati juga. Pakaian itu mencerminkan hati. Maksudnya pakaian lama tak ada masalah. Yang penting dia tutup aurat, kekemasan. Nabi SAW yang kita baca sebelum ini pun seseorang yang sangat kemas kan. Hatta antara 8 perkara yang Nabi SAW tidak tinggalkan sewaktu permusafiran ataupun Nabi bawa ke mana-mana, antara 8 perkara itu semua adalah perkara-perkara yang menyebabkan kekemasan terjaga sebenarnya. 8 perkara kan, sikat Nabi bawa, cermin Nabi bawa, mukhulatun bekas celak Nabi bawa, kemudian jarum benang untuk apa? Untuk kemaskan pakaian terkoyak apa semua dijahit, dihikat dan sebagainya. Jadi itu antara 8 perkara. Minyak kan, kemudian minyak wangi, itu Nabi bawa sentiasa ketika mana permusafiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tahu bahawa zuhud bukan selekeh. Ada orang kata saya zuhud ni selekeh nak mampus kan. Selekeh satu hal lah, tak mandi tu. Rasulullah walaupun pakaiannya lusuh tu sebab itu yang kadang-kadang ketika itu yang pakaian yang ada. Jadi diguna pakai sebagai tanda syukur pada Allah Ta'ala ada pakaian yang boleh menutupi kepada aurat dan juga melindungi diri daripada musim sejuk, musim panas contohnya, dan sebagainya. Sweater yang kita pakai, kalau kain-kain bulu, kain suf itu dipakai oleh Nabi waktu musim sejuk.
Jadi syukur apa yang ada, dapat pakaian cantik, mampu pakaian cantik orang hadiahkan, maka Nabi SAW juga bersyukur dengan cara memakai kepada pakaian-pakaian tersebut. Maknanya kita tahu zuhud itu bukan tertakluk pada pakaian, tapi sebenarnya lebih pada hati. Tapi hati yang akan mencerminkan kepada luaran, maka seseorang itu berperwatakkan kemas, sentiasa mewangikan dirinya. Mandi, jangan tak mandi dah 3 minggu. Kan Nabi sampai kena suruh orang mandi untuk solat Jumaat kan. Nabi kata mandilah seminggu sekali, mandi sunat Jumaat. Sebab ada yang memang tak nak mandi 2-3 minggu tak mandi. Lepas tu berkumpul dia solat Jumaat, datang dengan bau yang tidak selesa. Maka itulah Nabi SAW pakai pakaian cantik, dalam masa yang sama Nabi pakai juga pakaian lusuh, dan hati itu tidaklah sebenarnya tertakluk kepada pakaian, namun yang dalam itu akan mencerminkan apa yang ada di luar. Okey, kita baca satu lagi hadis. Wa bihi ilahi qala hadatsana Ali bin Khashram qala hadatsana Isa bin Yunus an Israil an Abi Ishaq anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan minan nasi ahsana fi hullatin hamra min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in kanat jummatuhu la tadribu qariban min mankibayhi. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang memakai pakaian warna merah yang lebih tampan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ekor rambutnya tadribu mankibai, hampir-hampir saja ataupun mendekati kepada menyentuh kedua-dua bahunya. Ini pun kita dah baca dalam bab rambut Nabi. Nabi pakai warna merah, maknanya boleh untuk dia pakai warna merah, tak ada masalah. Nabi pun pakai warna merah. Dan bila kita kata style rambut ataupun rambut seseorang dengan pakaian kadang-kadang ada membentuk style dia lah. Maka sahabat cerita Sayyidina Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu kata, aku melihat bahawa style yang paling match sekali adalah apabila baginda Rasul rambutnya panjang dan pakaiannya merah. Naik seri lah istilahnya. Kita pun kadang-kadang macam tu kan. Ada sesetengah pakaian bila kita pakai tu, orang jadi macam highlight kan, orang macam nampak. Walaupun warna dia bukanlah semestinya warna yang highlight. Tapi orang nampak seri. Ada sebahagian pakaian yang kita pakai orang nampak naik seri. Begitulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi berambut panjang plus dengan pakai baju merah, sahabat kata aku tak pernah tengoklah orang yang lebih tampan daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama apabila baginda memakai pakaian yang berwarna merah dan juga match dengan style rambut baginda yang hujung ataupun ekor rambutnya itu menyentuh kepada bahu. Rambut Nabi ikal mayang, lentik. Jadi lentik tu tambah apabila berjalan, bahu rambut itu jatuh menyentuh-nyentuh kepada bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang satu hadis lagi yang pendek saja, wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Ubaidullah bin Iyad an abihi an Abi Rimsah radhiyallahu anhu qala raaitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdani akhdaran. Daripada Abi Rimsah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai 2 helai pakaian yang berjalur hijau. Jadi antara favorite warna baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga adalah burdah, satu kain ridak, satu kain burdah selendang yang berwarna hijau. Dan warna hijau ni adalah juga pakaian ahli syurga, thiyabin sundusin, khudrum min istabraq. Jadi khudar itu adalah hijau, pakaian hijau, sutera hijau yang ada di dalam syurga. Dan atas muka bumi ni pun, dunia kita ni pun, hijau ni adalah warna ketenangan lah. Bila kita tengok pokok kan, tengok daun, bunga-bunga, jadi alam ni tak berseri kalau tak ada warna hijau. Birunya langit dan hijaunya daun-daunan, itu menenangkan pemandangan dan juga pemikiran kita apabila kita mentadabbur ataupun melihat alam ciptaan Allah Ta'ala yang cukup indah. Maka antara pakaian favourite Nabi juga adalah yang berwarna hijau. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan kita dapat manfaat sedikit daripada beberapa hadis yang kita tahu favourite baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan makin tambah kenal kita, tambah cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.